Pada suatu waktu engkau bersumpah bahwa engkau ikhlas menyintaku, dan engkau berjanji akan setia padaku. Aku pun percaya sumpah setiamu, lalu aku pun terima dirimu sebagai kekasih. Ku serah, oh jiwa dan raga ini hanyalah untukmu. Di awal percintaan sungguh indah hidup kita, dan kemesraanmu membangkitkan kasih sayang. Betapa relaku berkorban untukmu, tetapi mengapa dengan tiba-tiba engkau membenciku, hingga kau tergama tidak sudi lagi memandangku. Oh, di mana sumpah setiamu dahulu, oh sayang. Seandainya suatu hari nanti hidupmu tak bahagia, itulah balasan sumpahan janji palsumu. Awal percintaan sungguh indah hidup kita, dan kemesraanmu membangkitkan kasih sayang. Betapa relaku berkorban untukmu, tetapi mengapa dengan tiba-tiba engkau membenciku, hingga kau tergama tidak sudi lagi memandangku. Oh, di mana sumpah setiamu dahulu, oh sayang. Seandainya suatu hari nanti hidupmu tak bahagia, itulah balasan sumpahan janji palsumu. Pada suatu waktu engkau bersumpah bahwa engkau ikhlas menyintaku, dan engkau berjanji akan setia padaku.
sangkakan hujan tapi taufan datang melanda, ku mencari tanpa pegangan dan tersungkur di ketepian. Kain putih yang ku berikan padamu kini pudar warna-warnanya. Ku selimut di atas ikal rambutmu, kian jatuh terus jejak ke bahu. Ku mencari bayangmu tiada di langit biru, di lautan api. Kau hilangan semakin jauh ujung dunia, kita berjumpa. Bila ku lihat kau dihancur bagaikan luruh bunga yang gugur. Ku sunting dirimu kan ku genggam, hatimu itu kan ku jaga. Bagai bungaku kau kan tumbuh terus mewangi. Ku jalan sendiri, tiada tempat untuk menanti tiadamu. Aku menyepi bayanganmu, aku mencari. Ku sangkakan hujan tapi taufan datang melanda, ku mencari tanpa pegangan dan tersungkur di ketepian. Ku mencari bayangmu tiada di langit biru, di lautan api. Kau hilangan semakin jauh ujung dunia, kita berjumpa. Kau meganglah wahai bunga subur mewangi di dalam hati. Jangan gugur sekali lagi bila kau jatuh terus menyepi. Ku mencari bayangmu tiada di langit biru, di lautan api. Kau hilangan semakin jauh ujung dunia, kita berjumpa. Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hari ini 2 Oktober 2023, Isnin, bersamaan 16 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya, DJ Ubay, dalam segmen Kongsi Info. Okey, semoga anda semua pendengar-pendengar Hits Jasin berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu walaupun di mana anda berada. Baiklah,
MPJ telah melaksanakan bayaran tanpa tunai bermula 1 Julai 2023. Pembayaran tunai diterima di kaunter utama Majlis Perbandaran Jasin hanya pada hari Isnin dan Jumaat sahaja bermula 1 Oktober. Bilang. Okey. 1 Oktober 2023. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita hari ini. Setiausaha Majlis Perbandaran Jasin, Encik Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Zahari. Okey. Jadi okey ke? Okey. Macam gitu. Oh, dah macam DJ rasa. Bolehlah DJ jemputan. Okey, selamat datang Tuan SU. Sihat ke hari ni? Alhamdulillah, terima kasih jemput. Oh, cik baik slow. Tak selalu dengar cakap laju. Hari ni cakap pelan. Okey. Cik baik kalau tak habis kita 15 minit je macam mana? Bukan 15 minit? Okay. Jangan. Okey, SU. Terima kasih sebab sudi masuk konti hari ni bersama-sama dengan saya. Dia orang tak paksa SU Bukan, ni bukan paksa rela. Rela Redor. Okey, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya nak minta SU perkenalkan diri, akademik, kejayaan dan juga keluarga. Silakan SU. Kenal diri Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada DJ lah kita, DJ Ubay dan mana pendengar-pendengar ataupun yang menonton secara maya di Hijasin. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih lah kepada urus setia konti Hijasin ni. Untuk makluman semua, sebelum saya perkenalkan diri, untuk makluman konti ni memang telah bermula sejak tahun 2017 dan alhamdulillah kalau semaklum saya di Melaka hanya di MPJ lah kita ada konti online radio di Melaka lah, dan alhamdulillah kalau kita lihat untuk tahun 2023 banyak, kata hampir setiap hari kita ada jemputan dan DJ-DJ yang bertugas pun alhamdulillah KPI dia apa? KPI dia 1 hari seminggu. Tapi Cik Suhaizam buat 5 kali seminggu. Alhamdulillah. Maknanya setiap hari tu ada jemputan gitu. Maknanya terbaiklah. Boleh teruskan dan alhamdulillah insya-Allah saya akan cuba menyokong sebaik mungkin lah inisiatif ni. Okey, sebelum saya perkenalkan dirilah, saya Muhammad Zahiruddin Muhammad Zahari, boleh panggil Zahir, dan berumur belum 40 lagi. Hampir 40. Okey. Telah berkahwin. Dia macam tak payah cakap exactly berapa tu. Telah berkahwin sekali je dah. Cukup lah. Dan ada empat cahaya mata lah, alhamdulillah ada rezeki Allah bagi. Dan untuk makluman, saya telah berkhidmat dalam kaki tangan ataupun perkhidmatan awam ni sejak tahun 2008 lah. Dan sebelum tu? 2008. Sebelum tu saya bekerja sebagai IT engineer di syarikat swasta. Okey. Okey, dan untuk makluman, alhamdulillah saya menerima pendidikan awal di sekolah menengah di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim di Jitra, Kedah. Orang mana? Saya orang Perak. Belajar di alhamdulillah lah rezeki dapat sekolah di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Kalau orang kenal memang orang panggil Jenan lah. Di Jitra. Dan kemudian saya menyambung pengajian di matrikulasi Pulau Pinang. Dan seterusnya saya menyambung pelajaran di peringkat ijazah di UiTM Shah Alam. Jurusan sarjana muda dengan kepujian kejuruteraan elektrik. Okey. Alhamdulillah dalam pentadbiran semasa dalam servis ni, alhamdulillah saya dapat menyambung pengajian. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada Jabatan Awam yang telah orang kata menaja lah, mana saya dapat beasiswa separa itu menyambung pengajian di Universiti Teknologi Melaka, UTM. Okey. Sambung kat sini. Saya sambung dekat UTM MBA dan alhamdulillah luluslah, alhamdulillah lulus dengan sokongan daripada ahli keluarga, sahabat-sahabat dan juga bos lah yang banyak bantu. Tahun bila SU belajar kat UTM tu? UTM kalau ikutkan saya
semasa COVID tu saya masih lagi belajar. Kalau ikutkan saya mendapat maknanya di apa ni, sarjana ni 2020, maknanya ngam-ngam lah. Konvo waktu COVID lah. Dan alhamdulillah semasa ni saya buat sarjana dan perniagaan, pengurusan teknologi dan inovasi lah. You kahwin bila? Saya kahwin tu nanti. Kahwin 2010. Okey. Kahwin tu tak nak kata lambat, tak nak kata awal pun tak. Okey lah tu. Okay, alhamdulillah lah tu. Kalau ikutkan itulah itu je lah saya punya gerakan akademik. Alhamdulillah, maknanya sebelum ni memang banyak bantulah segala ilmu yang diberi oleh guru-guru dan pensyarah lah dipraktikkan dalam kerjaya lah, insyaAllah. Dan kemudian tadi dia tanya pasal saya punya servis sejarah perkhidmatan. Kalau ikutkan saya mula berkhidmat dalam Kakitangan Awam ni 2008. Dan penempatan pertama saya di Jabatan Kerja Raya di Jalan Sultan Salahuddin, ibu pejabat lah. Semasa tu saya menguruskan dari segi semua manusia, menjaga staf JKR yang hampir ramai lah, lagi ramai lah BMPJ. 300 lah. Sini dah 200. Sana 1,000, satu Malaysia. Satu Malaysia saya jaga HR. Dan alhamdulillah mendapat orang kata kalau ikutkan banyak yang saya belajar daripada bos pertama saya ingat lagi, Tengku Muhammad lah. Kat JKR dia apa kat sana? JKR saya penolong pengarah. Di sana jawatan sana dipanggil penolong pengarah. Ataupun dipanggil PSU, penolong setiausaha. Kemudian seterusnya saya selepas saya ada kos 6 bulan khusus, saya ke Kementerian Kerja Raya. Semasa di Kementerian Kerja Raya saya diberi amanah sebagai penolong setiausaha waktu tu untuk menjaga projek-projek lah, maknanya memantau atau menjaga projek bagi zon utara yang cover, kalau ikutkan cover daripada negeri Perak, Penang, Kedah, Perlis. Waktu tu mantau projek lah. Maknanya dan situ alhamdulillah saya diberi peluang untuk berkenalan ramai lah dengan rakan-rakan di JKR. Alhamdulillah, rakan-rakan tu ada yang dah ada di inilah yang ada kata kita dah kerja sekarang, kita kenal, maknanya dah lama kita kerja, kita jumpa balik sahabat lama kita. Itu banyak lah. Alhamdulillah, saya rasa seingat saya mantan JD dulu di Jasim pun saya kenal di JKR. Dan di KKR orang kata alhamdulillah. Kemudian disebabkan waktu tu baru berkahwin, anak dah kahwin, anak first, kita berulang lah, maknanya Melaka setiap hari Isnin pagi tu lepas subuh insyaAllah kita akan shoot kereta. Tapi kadang-kadang ikut laju kemasan, kadang-kadang tak ikut lah. Dia balik hari lah. KL Melaka. Dia ujung minggu, weekend husband. Weekend husband alhamdulillah. Tapi itu pengalaman lah, maknanya pengalaman berulang tu awal-awal kerja. Kemudian pergi ujung minggu, kadang-kadang kalau ni Ahad mungkin kita dah balik malam, ataupun paling lambat pun Isnin pagi. Selepas subuh, ngangam subuh, semayang, shoot, pergi kerja di KL. Dan kemudian berpindah ke Melaka lah. Di Melaka, penempatan saya di Melaka yang pada tahun 2013 sejak saya ditempatkan di Jabatan Kewangan dan Pembenaran Negeri Melaka. Alhamdulillah semasa tu YB Kewangan Negeri Datuk Naim mantan SUK kita. Dan semasa tu saya diberi amanah sebagai penolong pegawai kewangan untuk memantau ataupun menjaga dari segi portfolio saya, menjaga dari segi perolehan dan juga hasil negeri. Maknanya bentangkan dalam pos exco setiap minggu waktu tu. 2 lah. Dan kemudian di sana juga saya diberi amanah juga untuk menjaga pentadbiran di Jabatan Kewangan dan Pembenaran Negeri Melaka. Dan alhamdulillah rezeki Allah bagi dapat naik pangkat lah. Maknanya naik pangkat. Kemudian saya ditempatkan di Pejabat Daerah dan Tanah
Melaka Tengah. Itu paling lama lah, antara yang lama setakat ni lah, pada tahun 2014. Dan kemudian di situ saya diberi amanah sebagai ADO. ADO pembangunan tanah. Waktu tu menjaga dari segi pembangunan tanah. Kita tengok pembangunan, contoh serah beri milik, permohonan tanah kerajaan, apa ni, conversion tanah kepada MCI tanah adat. Hampirlah kita kata kanun tanah negara tu macam kita punya kitab lah. Alhamdulillah lah. Di situ pun banyak kita belajar, dan itu interaksi bersama masyarakat yang mengadu, dan alhamdulillah dekat sana pun kita cuba buat penambahbaikan semasa kalau kita lihat kan banyak orang kata berurusan di pejabat tanah bermasalah, tapi alhamdulillah setakat ni berkhidmat semua kaki tangan di pejabat tanah, alhamdulillah memberi kerjasama yang baik kepada publik. Kata kalau ikutkan di PBT pun sama je, kita terus kepada masyarakat dan rakyat, dan kita bagi perkhidmatan yang terbaik. Kita cuba semampu kita mengikut undang-undang dan garis panduan yang ada lah. Kita punya SOP kan. Dan kemudian saya sempat 15 hari berkhidmat di unit protokol dan majlis Jabatan Ketua Menteri Melaka. Kenapa 15 hari je? Waktu tu rezeki saya pindah ke protokol tu dalam, tak silap saya, 2020. Bulan 1, dan kemudian 15 bulan 1 tu saya dapat alhamdulillah kenaikan pangkat, dan kemudian saya ditempatkan ke unit kerajaan tempatan sebagai ketua penolong setiausaha di situ. Alhamdulillah waktu tu di UKT, waktu kita mula 2020 kan, kita dah mula penularan COVID. Dan semasa tu memang cabaran kita banyak lah di kerajaan negeri, dan waktu tu kita alhamdulillah diberi amanah oleh kerajaan negeri untuk menubuhkan satu jawatankuasa khas COVID negeri di bawah portfolio Allahyarham Datuk Seri Ghaffar lah. Waktu tu Esko masa tu. Dan alhamdulillah tim di UKT pun banyak bantu, dan alhamdulillah kita pun dah selesai melepasi zaman COVID, dan sekarang dah pasca pun dah lepas, dan kita pun alhamdulillah dah kembali ke norma asal. Dan semasa tu dari segi pemantauan ataupun penyelarasan SOP di peringkat negeri, kalau ikutkan sebelum ni kita keluar SOP SOP pengoperasian apa semua tu, itulah diselaraskan oleh UKT. Waktu tu saya ingat lagi, orang lain semua cuti di rumah, kita tak jalan. Orang kata selepas meeting hari yang sama juga pukul at least kena upload ataupun kena sebarkan maklumat lah. Sebab waktu tu semua operasi di dalam negeri berpandukan daripada jawatankuasa tersebut. Mana jawatankuasa tersebut pun alhamdulillah masa tu pun PBT yang ada banyak bantulah. Itulah dari semua pendedahan saya orang kata kepada PBT, dan diberi amanah oleh YBSUK tersebut untuk menyelaras segala SOP di peringkat negeri, dan memudahkan orang kata pengoperasian premis-premis lah waktu tu. Memang waktu tu cabaran COVID kan, semua tutup. Kita as a frontliner semua buka. Macam tu. Dan kemudian September 2020 saya saya diberi penempatan oleh JPA ke pada bulan 9 saya 15 bulan 9 2020 ke Hospital Pakar Sultanah SPSF di Muar. Sultanah Fatimah di Muar sebagai timbalan pengarah pengurusan. Dia macam daripada mula SU kerja tu semua second boss macam tu. Kita ikut je. Dahsyat. Ikut pembahasan. Dan kemudian waktu tu pun semasa di hospital pun sama juga urus orang kata pengurusan ni, orang kata bantu pengarah hospital. Mana di segi pengurusan waktu tu kalau di hospital kita lihatlah laluan untuk ke emergency room tu, itu adalah laluan pesakit COVID. Dan masa tu kalau ada laluan pesakit COVID tu nak lalu, semua akan ke tepi. Waktu tu nak pantau dari segi lawatan ke hospital, ke ward, memang kita kena tengok dari segi itu. Dan kemudian dari segi pengawalan urusan masuk dan keluar hospital. Ada kena marah tak?
SU. Kena marah tu biasalah Dengan orang awam. servis ni. Orang awam ni marah tu biasa. Tapi kita kena jawab secara berhemah dan ikut garis panduan yang kita ada lah. Dan kita tidak lari daripada apa yang kita ni lah. Garis panduan tu, alhamdulillah. Okey lah. Banyak agak pengalaman. Orang kata di situ sempat jugalah segala ilmu-ilmu semasa daripada servis tu. Orang kata digunakan lah. Dan kemudian alhamdulillah rezeki saya dipinjamkan, kalau ikutkan dipinjamkan atau ditempatkan di Majlis Padang Jasin bermula bulan 2 2021. Ya. Baru lagi, tak lama. 2 tahun. 2 tahun lebih sikit lah. 2 tahun 2 tahun lebih sikit alhamdulillah di Majlis Padang Jasin sebagai setiausaha sehingga sekarang lah. Alhamdulillah rezeki di Jasin ni. Dan sejak tahun 2021 kerjasama yang diberikan oleh staf DMPJ amat baik lah. Dia ada di setiap penempatan ni dia ada uniqueness dia, maknanya ada dia punya kelebihan dan ada dia punya perbezaan. Macam contoh di pentadbiran di federal, contoh di kementerian lain, baca contoh di negeri lain. Dan kalau contoh kita di PBT ni adalah kerajaan tempatan, maknanya lapisan kerajaan yang ketiga. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Itulah kita. Dan persamaan antara tiga-tiga ni semua serve for public, rakyat, untuk rakyat. Dan kalau ikutkan PBT ni di antara yang rapat jugalah dengan rakyat. Segala permasalahan di PBT. Taklah, dia orang tak suka sangat lah kita. Kita sebenarnya biasalah orang kata kita cuba orang kata sama-sama memberi khidmat yang terbaik lah kepada masyarakat. Dia tak suka tu mungkin daripada tandan pisang tu mungkin ada satu. Biasanya kita kadang-kadang kita ni kena orang kata bersyukur dengan apa yang ada. Bukan, buat rasa kita laju sangat. Dia kadang-kadang servis tu terlampau efektif, efisien sangat sampai tak sempat untuk ni. Tapi alhamdulillah buat rasa kita pun menjalankan SOP dan sekiranya ada permasalahan tu kita cubalah tambah baik di semasa ke semasa. Tu je lah. Okay, tadi Zul kata Zul orang Perak. Perak. Tapi balik ke Melaka. Melaka, rumah orang Melaka. Macam mana? Dekat mana jumpa kalau seorang Perak seorang Melaka tu? Jumpa tu masa dekat U. Oh, belajar sama satu kelas ke? Bukan. Rumah saya dia bisnes. Dia sekarang mengajar subjek ekonomi lah. Sekarang dia mengajar pensyarah ke cikgu? Cikgu sekolah menengah lah. Okey. Mengajar subjek SPM ekonomi, alhamdulillah. Rezeki dia lah. Sebelum dia pun kaki tangan swasta. Dan alhamdulillah orang kata mohon untuk jadi guru atau sebagai di inilah dalam servis, alhamdulillah lah. Cuma dia kerja swasta lama sikit daripada saya lah. Oh maknanya dia masuk kerajaan bila? Dia masuk kerajaan lambat dia 2009 sebenarnya. Lambat sikit. Setahun lah. je. Setahun lebih lah. Setahun lebih. Okey, itulah tadi penerapan panjang lebar tentang SU kita. Dia punya pengalaman SU ni semua daripada jabatan yang tak ada link pun. Dia lain pengalaman dia semua lain. Cuma kat protokol lah tak dapat protokol tu 15 hari tu sempat lah juga. Waktu tu menguruskan perjalanan majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri. Okay. Dia bukan tak ada link, ada link Bai. Dia macam bidang tugas tu tak sama. Bidang tugas tu tak sama, tapi daripada tu bila kita rangkumkan banyak membantu. Macam di majlis kita ada event rasmi. Dan alhamdulillah dari segi event rasmi, dari segi protokol perjalanan tu pun membantu kita juga. Dan dari segi di majlis pun kita ada juga pengurusan semua manusia. Saya pun kena tengok semua manusia. Dan kemudian kena lihat dari segi pentadbiran kewangan, dari segi hasil, perolehan, sama juga kena tengok. Maknanya dia daripada lama tu macam contoh tu kita orang kata kita keluhum tu boleh kita sama-sama untuk gunakan ilmu yang ada tu atau pengetahuan yang ada tu untuk sama kita tambah baik. Itu je lah. Ya, macam PBT kita satu kerajaan tempatan yang merangkumi semua. Merangkumi semua. Jadi SU pergi banyak tempat. Banyak tempat tu mana rangkum semua tu dah ada bantu, alhamdulillah. Itu yang memudahkan saya di MPJ ni. Banyaklah bantu. Dan kalau kita lihat pun MPJ pun kita tengok setiap hari ada penambahbaikan. Alhamdulillah lah. Kita tengok
Okey. Saya nampaklah penambahbaikan tu. Saya daripada 2001 kalau ikutkan nak kata tu, saya pujilah MPJ. Banyak perubahan daripada tahun 2001 sehingga sekarang. Kalau kita lihat dari segi servis pun kita dah banyak tambah baik dari hari ke hari. Dan dari segi penyediaan infrastruktur, dan dari segi pemantauan pembangunan. Cuma saya nak ni lah sambil ni kan, kalau ikutkan kita yang kedua lah, ada orang kata di hadapan pejabat selain MPTJ dan MMB berkongsi, kita ada satu restoran yang akan dibuka insyaAllah. Tadi DJ pun ada tanya saya kan, Ibu pada tanya saya bila open MACD ni kan. MACD ni kalau ikutkan dulu awal-awal saya tanya, orang Jasin tanya. Sebab saya perasan ada juga pertanyaan daripada masyarakat di Jasin ataupun penduduk di Jasin, apa yang PJ buat kat tepi tu. Waktu awal kita buat hoarding, dan waktu tu macam-macam lah kita terima komen, kadang-kadang nak tergelak pun ada. Tapi kita ambil tu sebagai positif. Maknanya penduduk Jasin prihatin apa yang berlaku di Jasin. Alhamdulillah. Dan insyaAllah orang kata pembinaan dibuat oleh Gerbang Alaf. Gerbang Alaf ni orang kata yang pengusaha ataupun dia punya operator untuk MACD satu Malaysia. Gerbang Alaf ni dia macam contoh, dia kan ada standard, ada satu dia punya tu. Dulu dia ada franchise tapi sekarang dia tak ada, memang direct kepada Gerbang Alaf yang membawa nama MACD ni, McDonald's ni. Dan insyaAllah saya dimaklumkan oleh Jabatan Teknikal dan perbincangan. Saya rasa last week ada pihak daripada MACD ada datang berjumpa yang dipertua untuk urusan-urusan sebelum pengoperasian. InsyaAllah kita jangka tengah bulan ni lah. Tengah bulan? InsyaAllah tengah bulan kalau tak ada masalah. Sebab sebelum ni dia ada masalah teknikal sikit dari segi untuk kelulusan, dari segi dah final. Kalau kita lihat hari ni pun kita tengok dia dah menambah jalan laluan masuk. Itu orang kata itu untuk ACDC dia lah. Laluan keluar dah masuk insyaAllah. Dan kalau kita lihat dataran kita pun dulu macam orang kata tanah gersang orang kata kan, tak ada apa. Dan dari segi macam-macam kita tengok, dan untuk makluman semua jugalah, dataran kita di dataran orang panggil dataran Diva. Diva ni benda apa? Bukan Diva betul, tapi DVA ni dataran Vista Alamanda. Nama tu kita ambil daripada bangunan kita ni. Dan insyaAllah dataran Diva ni pun kalau kita lihat dah mula diguna pakai oleh masyarakat. Kalau kita tengok petang-petang ada juga kekitangan, ada juga masyarakat yang menggunakan track di atas dataran tu. Kalau itu ada concrete imprint. Maknanya kalau ikut berapa round ke berapa, dia akan boleh capai 2.4 km lah. Ikut track tu. Dan Alhamdulillah insyaAllah kita akan cuba. Dan kalau kita lihat dari segi Facebook rasmi MPJ ataupun kenyataan rasmi, kita pun ada buka sebut harga tak silap saya untuk menaik taraf di dataran Vista Alamanda ni, bukan untuk menaik taraf Padang tu. Kita akan insyaAllah kita akan buat satu benda barulah keadaan tu di betul-betul dataran kita. Kalau kita tengok sebelah concrete imprint tu ada sikit ruang, dan untuk makluman ruang tersebut merupakan simpanan jalan yang memang telah ditetapkan oleh agensi teknikal semasa pembinaan Vista Alamanda. Yang kita buka Vista Alamanda ni pun 2017 kan. Kalau ikutkan simpanan tu kita akan guna pakai untuk kemudahan kepada masyarakat. InsyaAllah saya nak cerita detail pun tak boleh. Sebab detail tu sebab sebuah harga dah buka. Dia kalau dah tutup tu senang sikit. Dari segi kerahsiaan ataupun dari segi maklumat tu yang akan diuruskan oleh Jabatan Kejuruteraan. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan juga kepada Kementerian serta Jabatan Tempatan. Kementerian ni banyaklah dari segi Kementerian KPK, dari segi Kementerian Ekonomi dah banyak bantulah orang kata kepada MPJ untuk menyalurkan peruntukan untuk kita terus menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat, ataupun kita untuk menyediakan utility ataupun kemudahan kepada masyarakat di Jasin lah. Apa dia nak buat tu Ada ada insyaAllah orang kata menambah baik dataran sejadah. Dan insyaAllah dataran ini juga kita sasarkan untuk boleh digunakan untuk MPJ sendiri. Mungkin kita akan buat aktiviti pada masa akan datang, dan kita akan cuba bincang dengan pengurusan tertinggi di MPJ Tuan YDP untuk melakukan aktiviti untuk makluman semua juga.
InsyaAllah kita tahun 2024 kita ada tahun melawat Melaka. Dan tahun MPJ pun tidak terlepas juga untuk sama-sama mempromosikan Jasin. Dan insyaAllah kita akan cubalah berkolaborasi dengan masyarakat ataupun lokasi-lokasi di Jasin. Dan insyaAllah saya rasa pun ni pun di bawah jabatan korporat khidmat masyarakat pun, kalau kita lihat dah mula buat engagement. Kalau kita lihat sebelum ni buat engagement dengan influencer ataupun tiktokers. Sebab kita mengikut peredaran masa. Masa kadang-kadang influencer ni pun boleh bantu kita dari segi menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Sebagai contoh, kita punya pembayaran secara dalam talian, atas talian tanpa tunai. Dan alhamdulillah kalau ikutkan awal untuk kita ni menawarkan perkhidmatan tanpa tunai tu, awal waktu tu macam kita risau. Takut masyarakat di Jasin tak boleh terima. Alah, abang saya gaduh jangan dia orang supaya pakai kad. Tapi alhamdulillah, orang kata kalau ikutkan sebenarnya itu lagi mudah. Lagi mudah, dan orang kata dari segi keselamatan. Contohnya kita pun yang datang ke majlis ni nak bayar contoh cukai taksiran. Kita ingat dah datang nak bayar satu, punya ada 10. Kalau satu cukai taksiran tu dalam 200, 300, dah 10 dah berapa ribu. Dia bawa in hand tu, maknanya takut apa-apa berlaku lah. Segitu. Dia macam ni, dia yang saya faham lah, bila kita dah jalankan kempen tanpa tunai ni, semua orang dalam MPJ ni, semua orang, bukan kita kat kaunter je yang mengwar-warkan tentang tanpa tunai ni. Semua orang kena maklumkan pada pengunjung, customer kita yang digalakkan menggunakan kad ataupun QR ataupun bayar online sahaja. Sebab sebelum ni kita punya kekangan tu bila dia orang kata kalau macam sebelum ni kita buat hari Rabu saja SU. Betul. Jadi bila customer yang nak datang hari Rabu tu bila dia orang nak bayar cash, kita tak boleh terima kan. Dia kata datang je besok boleh. Saya tak nak keadaan macam tu. Saya kalau boleh setiap minggu, setiap hari tu kita laksanakan je tanpa tunai. Jadi dia orang alert. Kalau dia orang tak ada langsung, baru kita bantu dengan bayaran tunai. Macam itulah. Ni sebenarnya saya nak minta nak minta kerjasama staff dekat MPJ juga, bantu maklumkan pada orang awam. Sebab nanti kesalahan tu diletak kepada PT-PT counter. Macam itulah. Dan makluman juga, kita ni kaki tangan di MPJ ni pun merupakan antara mediator lah. Maknanya untuk mewawarkan kepada masyarakat apa orang kata kita punya penambahbaikan ataupun kita punya servis terbaru lah. Kita kena maklum kepada masyarakat lah. Kita sendiri, bukan harapkan kepada media sosial. Dan kita sebagai kaki tangan di MPJ pun kata bantu lah. Kita bangga kerja di MPJ macam tu lah. Lagi satu soalan favourite orang-orang Jasin ni tentang apps parking apps. Boleh kupas sikit tak SU? Okey, apps parking ni untuk makluman MPJ bersama yang kata di bawah jabatan urusan jabatan penguasa. Kita ada buat beberapa bincangan lah bersama 2-3 operator. Dan untuk menyediakan perkhidmatan parking tanpa kupon lah. InsyaAllah kita akan cuba, dan perbincangan tersebut masih lagi dalam proses. Dan insyaAllah kita akan cuba angkat ke peringkat kerajaan negeri untuk kolaborasi itulah. Belum, maknanya kita baru jumpa. Kita dah beberapa kali perbincangan lah. Maknanya untuk finalize terma-terma termasuk dalam tu. Dan kita ke arah tu. Miss kalau bawa aja ke negeri tu terus dia terjadi ke macam mana? Itu saya pun dia bergantung kepada pertimbangan pihak kuasa negeri melalui jawatankuasa yang ditetapkan lah. Maknanya kita cuba bawa kemudahan tu. Sebab kalau ikutkan masyarakat sekarang dah lagi gemar menggunakan apps. Ataupun tanpa tunai. Berapa kupon ni orang kata susah dia nak cari. Mungkin ada serta-serta kawasan tu masih lagi memerlukan, sekiranya kawasan tersebut tiada liputan internet Wi-Fi yang kuat. Maknanya mungkin kupon tu kita masih ada. Mungkin awal-awal pelaksanaan tu masih lagi ada kupon.
Dan kupon tu mungkin kita akan bagi tempoh. Kita nak terus mengejut. So benda ni kita bila nak melakukan sesuatu ni, kita kena ada masa yang orang kata ample time. Maknanya masa yang sesuai. Maknanya pada masa sama kita juga nak mendidik masyarakat. Dia kadang-kadang awal-awal tu kita tengok macam contoh sebelum ni kita nak pakai Masejahtera, semua mungut. Last kena pakai juga. Rupanya Masejahtera tu alhamdulillah memang penting. Masejahtera tu kalau siapa yang nak melakukan perjalanan keluar negara ataupun umrah, benda tu penting. Maklumat semua ada dalam tu. Kata orang kata bawa kertas tu, masa packing nak bawa, saya benda tu penting kan. Maknanya contoh apps parking ni pun kita juga selaras dengan Hasrat Kerajaan Negeri. Dan kalau kita lihat semasa penerangan Wabi Esko teknologi tu, Wabi Datuk Fairul semasa seminar cyber di Hotel Swiss Garden last week minggu lepas, ada juga dimaklumkan dari segi penggunaan apps secara one app, maknanya satu app yang menyeluruh bergabung dengan tapi benda tu dalam proses lah. Semua satu Melaka, bukan 4BT saja. Satu Melaka. Semua servis-servis atau aplikasi yang ada ditawarkan akan di bawah satu apps. Orang panggil Melaka Super App. Tapi benda tu dari segi berfasal lah. Cuma kita di MPJ dari segi parking tu, kita kerjasama dengan Majlis Perangan Luar Gajah. Sebab kita dua yang masih belum lagi menawarkan aplikasi parking percuma. Dan insyaAllah aplikasi tersebut kita akan bincang dari sisi tema tu lah. Benda tu pun hasrat daripada kerajaan negeri untuk semua PBT akan menyediakan tu. Tapi benda tu kita lihatlah mana yang bergantung kepada pertimbangan pihak usaha negeri lah. Kita dah melakukan beberapa perbincangan lah. Kalau boleh saya tanya, saya tak tahu saya boleh jawab ke tidak. Kita tengok soalan apa tu. Okey, dia sebenarnya saya tengok MPHTJ dia dah ada apps parking dia sendiri tau. MPHTJ sahaja. MPHTJ dan MMB. Tak, dia tak combine. Dia MPHTJ sahaja. MPHTJ dah ada. Dia dah ada. MMB dah memang dah ada lah yang dia combine dengan MPHTJ tu. Apa yang warna purple tu kan? Boleh tak saya tahu apa sebenarnya syarat yang MPJ nak tetapkan untuk gunakan apps parking di Jasin? Sebab kita ni macam susah sangat nak apply apps ni. Apa syarat kita yang, sebab orang lain cakap kalau ikut rakyat ni dia dah marah lah, susah pakai kupon. So kalau kita nak jawab sebab ramai orang tua ke, ramai orang yang tak pandai guna apps ke, macam dah tak steady dah jawapan tu 2023 ni macam itu. Untuk makluman semua saya rasa kalau ikutkan untuk parking ni, dia satu untuk dari segi orang yang melakukan bisnes lah, yang penyedia apps ni, dia mula-mula dia akan lihat dari segi berapa orang kata petak parking yang dia akan cover. Dari segi costing dia pun ada ROI dia. Macam contoh untuk di MBMB dan PTJ, dia punya petak parking jauh lebih banyak kita tak silap saya dalam 3,000 lebih. Satu Jasin ni? Satu Jasin. Petak sangat ramai. Parking yang diwartakan sikit. So maknanya kita memang ke arah tu, walaupun sikit. Itu yang saya maklumkan tadi, perbincangan dari segi tema-tema tu. Benda tu kita kalau ikutkan pengurusan di MPG, memang kita memang nak ke arah tu. Tapi dari segi term tu orang kata tak nak nanti orang kata bila kita laksanakan app, kerugian tu majlis tanggung. Kita tak nak macam tu. Maknanya kita ada win-win situation. Maknanya bila kita melaksanakan seperti Hasrat Kerajaan Negeri sebelum ni, sekiranya ingin melaksanakan orang kata ikatan kontrak ataupun sesama, hendaklah tidak merugikan kerajaan. Itu yang kita tumpu tu. InsyaAllah benda tu kita akan cuba. Saya rasa kita cubalah. Saya pun tak boleh nak bagi janji, tapi benda tu dah makin hampir lah. InsyaAllah boleh dilaksanakan lah, InsyaAllah. Lepas tu macam Kak Mimau dekat pasar, bukan pasar, dekat Maybank tu itu sangat ramai orang, tapi petak parking sangat sikit. Tak ada kerancangan nak tambah lagi sebab masa saya bertugas di kaunter Mimau terlalu banyak lah yang telefon yang datang kaunter minta petak parking kat situ ditambah. Macam tu lah. Jadi MPJ ada tak perancangan untuk menambah petak parking sambil tu kita, sebab 3,000 petak saya rasa sangat sikit untuk satu daerah. Mungkin penambahan petak parking ni membantu kita jugalah mempercepatkan proses gunakan apps tu.
untuk petak parking ni, untuk makluman semualah, sebelum apa pembangunan kita ada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Pilihan Malaysia. Setiap bangunan tu, contoh dari segi untuk komersial, dia ada garis panduan untuk penyediaan parking. Okey. Walau bangunan pun kalau kita lihat di Melimau di Bunga taman ada bunga tu lah. Taman ada bunga tu, kalau ikutkan lot kedai dia sikit je. Tapi dia punya bila wujudnya premis perniagaan, contoh ataupun dari segi kalau kita lihat ada satu institusi perbankan, dia akan jadi tumpuan. So sebenarnya penggunaan tu sebenarnya dia akan jadi lama tu. Dia kalau ikutkan kota ataupun nisbah parking dengan bangunan tu pada asal semasa kebenaran merancang tu memang dah mencukupi. Tetapi servis yang diterima maknanya bila ada tu dia jadi tak cukup. Tapi bila untuk penambahan tu kita maklumlah. Dan insya-Allah kita akan cubalah lihat masalah tersebut. Dan di situ juga dia kadang-kadang parking ni kadang-kadang dia buka apa jenis petak tak kenderaan ni. Kalau kita lihat di Melimau saya ada maklumat sikitlah. Di Melimau, kalau ikutkan di Melimau saja kita ada yang di kuasa ada Dun Melimau. Kalau ikutkan di kawasan Asia Selatan Jasin Melimau ni ada 942 dalam 1000 lebih di Melimau petak parking. Tapi di petak parking yang dah diwartakan di kawasan bunga tu, orang kata saya maklum tadilah, sebab ada servis bank tu jadi ramai. Sebab servis bank ni bila tu dia akan jadi banyak lah. Kalau dari segi tu mungkin kita akan lihat balik lah, kita akan bincang balik dengan dalam perancang. Bila untuk penyediaan parking ni kita memerlukan tanah, dan tanah tersebut biasanya parking ni atas reserve jalan. Dan kalau untuk penambahan tu mungkin kita lihat tanah-tanah di sekitar, ataupun kita mungkin terdapat juga penyusunan. Kadang-kadang parking ni dari segi penyusunan dia antara tegak ataupun menyengit, orang tak sengit lah. Dia kalau ikut ke slanting. Term teknikal dia ada perbezaan jumlah dia. Tapi waktu awal pembangunan tu mungkin kita dah kaji itu sesuai di situ. Tapi dia pun orang kata kita maklum lah. Itu je lah. Saya boleh jawab tu je lah. Yelah. Maknanya MPJ maklum lah isu tu. Isu parking ni kata dia bukan apa. Bila saya tumpuan, kalau kita lihat di Bandar Jasin ni, contoh dekat Rombot, dekat Maybank. Sebab ada Maybank jadi jam tu. Kalau ikutkan parking setiap depan kedai tu memang ada. Sebab Maybank tu pun saya ada satu petak parking OKU, ada 2, 3, 4 parking. Tapi yang masuk dalam tu beratur sampai keluar muntah kat luar kan. Dia macam bila dah ada kawasan yang lebih luas kat Jasin Bestari tu kan ramai minta dia. Dia minta pindah. Tapi macam kita dah beberapa kali beri orang kata cadangan lah kepada Maybank ataupun lain ni. Tapi dia pun tertakluk kepada pengurusan dia. Dia pun ada, dia kena angkat kepada pengurusan tertinggi dia. Kalau kita lihat macam contoh ni, Bank Islam selamat dah dekat Jasin Bestari. Dah selamat dah operasi kat situ, tak ada masalah. Tak ada petak parking pun banyak. Macam tu. Yelah, mungkin Maybank pun boleh. Maybank boleh lah. Tapi kita tertakluk kepada dia punya pengurusan lah. Itu je lah. Okey, saya bacakan sedikit komen. SU Suhaizan Haji Noh, dia kata steady SU. Dia jebat terbaik Tuan SU, banyak pengalaman dilalui. Semoga dipermudahkan segala urusan Tuan. Lepas tu Hajah Rohaya Haji Abdullah, steady SU. Antara komen-komen. Tapi hari ni macam ramai juga yang dengar SU. Ramai? Ramai lah daripada biasa saya live. Berapa viewer tu? Alamak, viewer nanti last baru kita nampak. Tapi yang live bersama dengan kita tadi berbelas lah yang live bersama dengan kita. Saya risau juga sebab saya orang kata dijemput oleh urus setia. Saya semaklum sini dengan Cik Suhaizan di sini Cik Suhaizan orang kata menjemput, orang kata kalau ikutkan macam sebelum ni pun kita waktu semasa saya berkhidmat di MBJ pun ada juga jemputan. Tapi lebih baik ataupun lebih molek orang kata kita jemput yang dipetua dahulu. Sebab kan, tu tak masuk-masuk. Dipetua dahulu. Itu jawapan dia kepada DJ Uban yang bertanya sebelum ni. Nak selamat kan? Jawapan selamat lah ni. Lebih baik orang kata kita utamakan kita punya ni lah, kita punya bos lah. Macam gitu. Kita orang kata macam tadi lah, macam DJ sebut kita ni kerja kita ada hierarki. So kita follow hierarki mana yang baik. Betul lah Cik Suzan Senang je dia bangkah ajakkan kita selama bertahun-tahun ni Selamat. Selamat.
Dia kata selamat minta filter lah. Mungkin tu kat situ. Tapi dalam ni tak lain tak apa. Selamat je lah. Jangan risau. Okay. Soalan saya seterusnya, SU. Apa pandangan SU berkaitan peluang yang ada di Jasin untuk kita terus lebih maju dan membangun? Peluang Peluang di Jasin. Saya bagi penerangan sikit lah dari segi maklumat pembangunan di Jasin lah. Okay. Mungkin saya boleh ni mungkin next nanti Cik Sazan mungkin boleh panggil jabatan berkenaan lah. Okay, untuk makluman semua, keluasan daerah Jasin adalah sebanyak 67,799 hektar. Okey. Walau bagaimanapun di bawah pentadbiran MPJ adalah sebanyak 63,415 hektar. Ini bawah pentadbiran MPJ sebab untuk makluman semua kita bersepadanan dengan pentadbiran Majlis Bandaraya Putrajaya. Oh, yang lagi Pak Gibu tu dia belah yang sana tu. baki tu belah sana. Kalau kita ikutkan yang jelasnya daripada traffic light Bemban. Sampai Petronas tu semua MPTJ. Kadang-kadang orang keliru. Maknanya traffic light tu, maknanya daripada traffic light sekolah Cina tu sampai ke Petronas tu, maknanya tu dah mula kata sempadan Majlis Bandaraya Putrajaya. Dan sahabat kita di MPTJ pun alhamdulillah sama bantu kita juga. Dan di Jasin ni kita ada 2 parlimen besar lah. Satu Parlimen Jasin dan satu Parlimen Lu Gajah. Dan kita ada 6 DUN. 6 DUN, dan kemudian kita ada setakat ini maklumat yang saya dapat daripada jabatan, kita ada 189 taman dan semakin bertambah lah. Kalau kita lihat dalam mesyuarat OAC, banyak pembangunan dari segi perumahan. Kalau kita tengok daripada tahun 2021 sehingga kini makin banyak. Dan 2 penyumbang utama orang kata penambahan penduduk insya-Allah pada masa akan datang di Jasin adalah perumahan yang diusahakan oleh Pak Len dan Saintek. Kalau ikutkan di Lipat Kajang. Dan alhamdulillah perkara-perkara ini menyumbang juga dari segi positif kepada Jasin. Kalau ikutkan sebelum ni banyak tertumpu di bandar. Sebabkan dah di kawasan-kawasan tu dah diterokai dan maknanya dah krem, maknanya ikutkan dah krem. Tapi sekarang dah tertumpu. Banyak juga yang kalau kita lihat pembangunan Jasin pun dari segi, kalau kita lihat di Sungai Rambai, di segi pembangunan taman-taman kecil. Taman kecil ni dia ada pro and cons dia, tapi dari segi tu kita cuba tengok dari segi infra yang berkaitan dengan taman, maknanya tak ada masalah makanan, kita minimizekan masalah lah. Dan contoh kalau kita ikutkan keluasan guna tanah di Jasin ni 16.4% lah dari segi perumahan yang terkini ya. Ini yang kita maklumat zoning kita lah. Dan komersial sebanyak 1.4%. Dan industri sebanyak 2.5%. Ni kalau ikutkan industri yang besar kita di Jasin hanyalah ada di Lipat Kajang. Industri kan kita ada satu, kita punya pelabur yang terbesar lah. Bukan setakat di Melaka. Kalau ikutkan di situ Lipat Kajang tu kita ada industri dari segi cermin lah. Dia satu je kat situ kan? Setakat ni satu. Dan ada lagi penambahan dan hasil perbincangan dengan MCOP. Akan ada lagi penambahan. Tapi kita lihat benda tu semasa dah ramai pelabur-pelabur mula ke Jasin. Satu sebabnya bila dah ada perumahan, maknanya supply of pekerja ni akan ada. Tak ada masalah. Dan kalau kita lihat, dan saya pun telah semasa perbincangan ataupun kita buat dengan pengurusan di Jinggi, kata-katanya pekerja ada juga dia menyediakan perkhidmatan kepada pekerja tempatan. Dan ada juga kepada yang pekerja luar lah. Dia tengok dia punya tu, tapi peratusan tu diikut JTK punya lah, Jabatan Tenaga Kerja. Dan tak boleh lebih. Maknanya memang dia kena menyediakan. Maknanya pada masa sama dia beri orang kata limpahan, orang kata peluang pekerjaan. Dan insyaAllah akan ada, kita pun mungkin kita boleh panggil Cik Sazan lepas ni CEO MCOP untuk kita terangkan apa pembangunan di sana. Mungkin kita boleh panggil slot betul, untuk dia bantu apa yang cadangan dia dekat Jasin untuk dia menambah. Sebab agensi ataupun anak syarikat kerjaan negeri ni telah diberi amanah juga untuk sama-sama orang kata menambah baik ataupun menambah pelaburan lah ke Melaka. Kalau kita lihat dari ucapan Yang Hormat Ketua Menteri banyak menyebut segi kita kempen mesra pelabur.
Dan sampai misi pelaburan dia pun dia menjemput untuk company-company yang agak besar, giant company untuk melabur di Melaka. Dan kita di MPJ pun pada masa sama tak terlepas lah, kita pun cuba facilitate pelabur-pelabur ni. Dan seperti berbalik kepada soalan awal tadi, di Jasin ni kita satu utama dia, kita ada dari segi kekangan. Kita ni merupakan kawasan muka bumi kita ni, kita tadahan merupakan hujan. Kawasan tadahan hujan. Ya, itu saya nak tanya. Kawasan tadahan ni maknanya kita kena kawal pembangunan tu agar tidak merosakkan ataupun memberi impact negatif kepada ekosistem. Dan tidak, orang kata, kalau ikutkan kita adalah antara penyumbang juga sumber air mentah kepada syarikat air untuk proses kepada sumber air yang dirawat untuk di Jasin penyumbang air mentah juga. Kita ada empangan jus. Maknanya dan maknanya kita suka kena kawal. Maknanya kalau kita nak buat development tu, kita kena kawal agar development tu tidak mengganggu dari segi dia punya aliran ataupun hubung kait antara air mentah tu kepada proses. Maknanya untuk makluman semua, sebelum ni ada pembentangan oleh Jabatan Alam Sekitar. Saya menghubungi pada ni, kita boleh maklumkanlah Alam Sekitar semasa mesyuarat pos esko Kerajaan Tempatan. Dari segi kos dan apa elemen-elemen yang selalu yang dirawat. Kalau kita tengok data tu pun kita pun takut. Untuk sebaiknya orang kata kita jagalah sumber air kita, dan janganlah orang kata Permanesik pun menyeru kepada semua untuk kita sama-sama jaga kebersihan. Kalau boleh air daripada rumah tu ataupun dari perniagaan tu kita kawal cara tapis. Dia kalau ikutkan dari segi perniagaan dia ada tapisan minyak. Macam rumah ni kalau ikutkan air basuhan kita tu, sepatutnya dia kena lalu septik. Dia ada saluran septik. Dia suka tebuk tu. Tebuk tu untuk makluman, syarikat air membelanjakan jumlah yang besar untuk merawat air tersebut sebelum disalurkan kepada kita untuk kita guna setiap hari balik untuk jadikan air minum, air mandi. Kalau ikutkan data tu mungkin boleh panggil juga Cik Sazan. Siapa ni? Siapa yang adjust pipe dapur rumah dia tu? Minta lah orang kata untuk makluman, sebaiknya air limpahan, orang kata air yang contoh kita air basuhan, tu kita ikut saluran yang sebaiknya untuk air tu kita minum balik. Yelah. Tapi kos rawatan tu menggunakan bahan-bahan kimia untuk boleh diguna untuk minum balik. Itu saya sebut, kalau saya sebut detail tu dia akan, kita pun tengok pun takut. Dan untuk makluman juga, sumber-sumber orang kata punca-punca pencemaran kepada sumber air ni bukan setakat air basuhan saja. Dari segi aktiviti perniagaan tu memang kita pun maklum salah satulah. Tapi alhamdulillah di Jasin ni masih kita kawal. Dan aktiviti industri. Dan kemudian satu lagi, kita pun tak sangka aktiviti peternakan juga merupakan antara penyumbang pencemaran. Tinja-tinja daripada peternakan tu disalurkan terus. Kalau ikutkan sebelum ni kita pernah jumpa sampai bangkai anak lembu pun dalam sungai. Ya ke? Macam tu. Macam mana korang buat kerja ni? Dan kalau boleh, sama-samalah kita masyarakat di Jasin, kita sama-sama memelihara alam sekitar itulah. Untuk kelangsungan kita, untuk generasi yang akan datang. Bukan kita je, kita dan anak kita, cucu, cicit, masa generasi akan datang lah. Dia jangan letakkan kesalahan tu semata-mata dekat MPJ. Kalau sebenarnya anda sendiri yang tak tahu nak jaga kebersihan, yang tak tahu nak jaga diri sendiri. Maaf, saya boleh cakap macam tu je. SU kalau dengan pendengar Jasin, kalau kena santau ni tak tahu lah. Tak, dia bukan apa. Sebab benda ni pun kita sebagai contoh agensi PBT lah, pihak bersebatan ni, kita boleh menguatkuasakan undang-undang. Pada masa sama, masyarakat juga perlu orang kata mendidik diri sendiri untuk kita sama-sama ikut peraturan ataupun garis panduan. Untuk orang kata benda ni, garis panduan ataupun undang yang dibuat ni bukan semata-mata dibuat. Dan dia ada dia punya sebab dia dibuat. Maknanya contoh macam saya maklumkan tadi dari segi pencemaran tu lah. Itu yang kita ada tim pemantauan kepada Premis Perniagaan. Itu bawah Jabatan Kawalan Perniagaan dan contoh Jabatan Kawalan Bangunan. Kita lihat dari segi kawalan ke atas renovasi rumah lah kadang-kadang. Orang kata benda tu kalau boleh
kurangkanlah kurangkan dia punya impact tu kepada alam sekitar. Kata kalau boleh tak ada impact pun lebih baik, tapi tak ada impact tu mustahil. Tapi kita kurangkan. Mana kita mendidik diri kita dan mungkin rakan-rakan kita, ahli keluarga kita untuk benda tu. Sebenarnya kita tak tahu punca tu, sebab bila kita dah pergi ke medium-medium ataupun pergi ke forum-forum yang berkenaan, bila dibentangkan laporan, kita pun takut. Punca-punca tu orang kata menyumbang kepada pencemaran. Banyaklah dari segi itulah. Dan di Jasin ni kalau kita lihat ada lagi orang kata kawasan-kawasan yang boleh diterokai ataupun untuk dibangunkan. Walaupun kalau kita lihat kita ada rancangan tempatan 2035 dan banyak juga ada juga beberapa perkara yang dicadangkan semasa kajian tersebut yang kita libatkan agensi dan masyarakat ataupun penduduk ataupun wakil masyarakat semasa penyediaan rancangan tempatan MBJ. Dan kalau kita lihat rancangan tempatan kita tu ada juga kita cadangkan beberapa pembangunan ataupun kawasan-kawasan untuk dibangunkan, tapi itu hasil berinput. Tapi segala pembangunan kalau untuk dibangunkan, sebagai contoh kita ada hutan paya bakau dekat Merimau. Dan kalau ikutkan kita ada pantai, Pantai Siring, dan kita ada Umbai pun ada paya bakau. Dan kalau ikutkan kita ada di Sungai Rambai. Tu semua termasuk dalam RTD kan, kawasan-kawasan tu. Semua rancangan tempatan RTMPJ 2035 pengantian. Dan kalau ikutkan kita terbuka kepada masyarakat ataupun dari segi mungkin ada individu atau syarikat untuk cuba membuat untuk membuat bangunan, boleh datang ke MBJ. Sekarang masih dibuka? Kita sentiasa terbuka untuk mana-mana untuk membangunkan. Bagaimanapun kita cuba facilitate lah. Kita bantu dari segi ikut garis panduan. Kita tak nak nanti pembangunan tu dibuat tapi memberi impact yang negatif kepada masyarakat. Maknanya sekiranya perancangan yang sampai tu daripada orang awam tu kena dengan tempat yang kita nak bangunkan kita tu. Kita cuba facilitate. Mana contoh, kalau contoh ada pembangunan nak dibuat, mungkin dari segi kerjasama dengan MPJ, kita bantu dari segi untuk kebenaran merancang lah, ataupun dari segi aspek teknikal. Dan kita mungkin boleh libatkan dari segi agensi-agensi yang terlibat, contoh JKR, JPS, Alam Sekitar. Maknanya kita facilitate. Maknanya benda tu kita tak menghalang, tapi kita membantu, menyokong. Dia sokong tu tertakluk pada jurukuasa. Okey, saya baca iklan sikit SU. Jasin Hari Bebas Kenderaan yang akan diadakan pada setiap bulan dengan tujuan menjayakan kempen Bandar Bebas Karbon. Program ini juga menggalakkan pemilik kenderaan elektrik untuk menggunakan kenderaan masing-masing dalam keadaan selamat kerana tiada kenderaan dilepaskan di kawasan bebas kenderaan kita. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program dengan aktiviti menarik yang disediakan untuk dewasa dan kanak-kanak. Okey, sebenarnya dekat program Car Free Zone ni, orang-orang Jasin berpeluang berjumpa dengan tuan setiausaha kita dan tuan YDP kita. Sebab mereka berada bersama-sama dengan kita daripada pukul 8 sampailah habis program tu. Dahsyat SU. Okey, untuk makluman, kita pun program Car Free Zone ni, Car Free Day ni, macam contoh kalau kita lihat sahabat kita di MMB telah melaksanakan Car Free Zone, maknanya zone tu di MMB. Alhamdulillah pada awal tu kita tengok lihat dia buat kat Bandar Hilir Bandar Hilir itu pack tempat tu lagi pack. Dan untuk makluman di Jasin, dia satu, saya kalau kita lihat hasil daripada perbincangan untuk melaksanakan ni, dan kalau ikut untuk menutup jalan ni kita kena ikut kelangsungan, kena dia punya kesinambungan jalan. Kalau ditutup ada sambungan jalan lain. Cuma di peringkat MBJ kita pun telah mengadakan perbincangan bersama agensi, contoh PDRM, dan masyarakat ataupun dari segi Japrud, kita libatkan Japrud untuk kalau sekiranya kita ingin menutup tu, apa alternatif jalan. Kita tak nak, contoh kita selu-selu ni kita cadangan nak tutup daripada rombot, kita punya rombot Jasin kita, Jasin kita. Kalau kita tutup di situ, dia akan jadi masalah. Mana jalan tu putus terus, tak ada dah alternatif. Kalau nak masuk ikut Taman Wibah tu tak boleh. Dan kita cuba, dan seperti yang dimaklumkan oleh yang dipertua semasa mesyuarat penuh ataupun semasa di aktiviti ataupun di
kita alhamdulillah kita dah buat di berapa 2 kali kan? 2 kali. 2 kali Bandar di Jasin Bandar 3. Jasin 3. Kita dalam misi untuk memberi pendidikan ataupun pendedahan kepada masyarakat Jasin. Cuma kita belum lagi kita tetap lah. Maknanya kita dalam misi orang kata tour kepada masyarakat Jasin, kita beri pendedahan. Dia satu car free zone atau car free day ni, dia punya target utama adalah untuk mengurangkan pembebasan karbon. Sebab dia ada carbon footprint ni. Memang untuk sustainability bandar tu lah. Dari segi tu kita kalau ikutkan kita dah cuba tu untuk kita ni dalam fasa untuk memberi pendidikan kepada masyarakat. Bukan kita nak tutup terus. Tapi kita sentiasa tambah baik. Dan insyaAllah kita akan seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Yang Dipertua, kita akan pergi ke don-don yang lain. Ikut don. Sebab kita akan bagi don ataupun di bandar-bandar lah. Cuma lokasi tu tertakluk kepada perbincangan sebelum melaksanakan tu lah. Dan sebelum tu kita akan cuba memberi maklumat ataupun makluman kepada masyarakat lah sebelum kita laksanakan. Maknanya mungkin bilangan ketiga kita ni bukan di Bandar Jasin 3 dah Mungkin kita akan tukar lokasi lah mungkin. Itu tertakluk kepada perbincangan nanti. Saya pun tak boleh nak maklum tu, tapi kita akan cubalah kalau ikutkan perbincangan dia untuk zon tu dia kena kekal. Tapi kita dalam fasa untuk memberi pendidikan kepada masyarakat. Kita itu adalah aktiviti tu sebenarnya kita untuk tarik masyarakat untuk sama merasai. Alhamdulillah kalau kita tengok yang kali kedua kita buat tu, dia masyarakat dah maklum. Kalau ikutkan situ sebenarnya kita ada kesedaran dari segi untuk recycle. Recycle barang. Contoh kita buka, alhamdulillah terima kasih kepada kita punya tim-tim yang agensi yang bantu, contoh Blue Corp, SWM, dan dari segi minyak tu sisa fabric. Dan next pun kita target bukan sisa fabric, kita akan tambah sisa elektronik. Mana tahu nak bawa TV sebesar kan. Mana yang elok tu kalau nak bagi MPJ akan recycle. Tapi tak tahulah kalau nak bagi kat family, mana TV-TV lama tu. Sebab dia untuk makluman, untuk pelupusan barang sampah ni kita memperuntukkan peruntukan yang tinggi. Dan untuk makluman semua, kerajaan negeri alhamdulillah dengan bantuan daripada kerajaan persekutuan, kita dalam proses untuk menyediakan satu incinerator di Sungai Udang. Dan untuk makluman, tapak pengurusan sampah ataupun landfill di sana pun dah orang kata, nak kata kritikal pun masih lagi diguna. Tapi dia makin lama ialah kawasan tu bila dah banyak kita pembuangan sampah kita banyak. Kita ni bersih tu buang sampah. Tapi kalau kita lihat masyarakat di luar, contoh di Jepun, contoh di Jerman, dia untuk dia punya untuk recycle tu tinggi. Cuma kita pada masa sama kita nak mendidik masyarakat kita untuk mengasingkan sampah yang boleh diguna balik ataupun dia boleh di recycle, kita asingkan. Sebab kita semua kelum satu beg plastik. Sebab kalau ikutkan sampah-sampah yang tak boleh tu kita akan hantar ke landfill untuk ditutup balik. Maknanya dia akan terurai sendirilah dalam lingkup masa. Dan mana yang lambat terurai tu, yang itu kalau contoh macam plastik, bahan kimia, itu tak nak. Dia bila kita semua kita empuk dekat landfill tu, dia ada air licin tu. Dia air tu yang kena rawat. Sebab benda tu bila termasuk dalam tanah, dia akan masuk ke sungai apa semua. Kita cuba elakkan benda tu untuk kurangkan lah. Kalau ikutkan landfill asal dulu dekat Kerubung di Kerubung tu pun dah tu pun dah tutup. Dah tutup tu dia pindah ke Sungai Udang. Sungai Udang tu pun insyaAllah akan dibina satu incinerator lah. Tapi itu di bawah KPKT lah. Bakau lah Dia bakar, dan dia kalau ikutkan dia punya tu waste to energy. Dia bahan tu dia akan guna balik untuk generate energy. Bezanya negara Jepun dengan Korea tadi, Tuan SU, dekat mana-mana tong sampah dia memang recycle punya tong sampah tu. Yang besar kan, kecil ke? Semaklum saya semasa orang kata di Jepun, satu punca kalau kita lihat, kalau siapa pergi di Jepun tong sampah dia tak ada. Tong sampah dia hanya ada di kedai-kedai sebaneka. Lepas tu bawa balik. Dia punca yang saya berbicara dengan masyarakat di sana. Sampah ni, tong sampah kalau ikutkan Jepun, ada satu masa zaman tahun bila saya tak ingat, waktu penularan ada
dia macam ada riot lah. Dia macam ada masalah. Rusuhan. Saya tak sihat ni. Dia waktu tu dia menggunakan tong sampah sebagai elemen ataupun sebagai tempat untuk menyebarkan SARS saya. Ingat tak? Kalau ikutkan mana dia guna tong sampah tu, mana situ untuk penyebaran racun tu. Dia ada perbalahan ada di peringkat tu dia dimaklumkan. Itu sebab kerajaan kurangkan tong sampah. Dia ban tong sampah sebab tu. Saya tanya dia ban sampah. Cuma sampah kalau di sana di setiap minggu dia ada hari orang kata masyarakat sana akan letak di tepi jalan sampah ni untuk plastik, TV, radio semua. Kadang-kadang sampah tu TV, radio, kalau saya tanya sahabat saya pernah belajar di Jepun, kadang TV tu boleh pakai. TV boleh pakai. Kalau kita lihat sekarang kita dah banyak kita tengok jalan-jalan Japan kan. Tu barang-barang tu masih boleh pakai. Itu yang dia ambil, ada orang kata menggunakan orang kata untuk menjadikan ekonomi baru. Mana barang tu mana tu dijual balik boleh diguna pakai. Itu cakap dia. Maknanya kalau kita lihat itu barang semua yang dah lupuskan daripada tu. Tapi kalau kita lihat di Jepun dia punya kebersihan pun dia orang kata dia ada tempat-tempat dia lah. Maknanya ada tempat juga yang tak berapa. Ada juga tak berapa. Sebab kita kan tengok yang indah-indah je. Biasalah kita promote mana yang baik. Tapi dari sisi tu orang kata ada baik tempat kita, ada baik tempat sana. Cuma dari segi orang kata culture dia lah. Macam kita, masyarakat kita dalam ke arah tu. Alhamdulillah lah. Kalau kita lihat Jasin pun saya ambil kesempatan ni lah untuk mengucapkan tahniah lah dan terima kasih kepada tangan PJ. Saya kerap kali juga menerima pujian daripada rakan-rakan mana daripada luar. Jasin bersih, menarik. Beza lah. Kalau ikutkan dia kata daripada tahun 2020 sekarang dia datang Jasin dah lain. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua tim lah. Saya tak boleh nak katakan setim jabatan ni saja sebab kita ni saling orang kata berkait. Sebab saya memang tak tolong pembangunan. Saya memang tolong kutip duit je. Mana itu tolong kutip tu pun sambil bantu untuk kita menyediakan kemudahan. Orang kata itu saya cakap hubung kait antara jabatan tu kita ni sama. Semua ada hubung kait dia. Ini bantu dari segi ni, tak boleh nak kata jabatan ni tak bantu. Semua sama membantu. Alhamdulillah lah. Orang kata promote Jasin pun kata pun bagus lah. Disebut lah ni, Jasin telah disebut. Dah sebut. Ni memang saya orang kata nak tipu tak boleh tipu lah. Sebab ini pun dari mungkin dirakam. Dirakam dan memang ramai puji lah. Alhamdulillah lah. Orang kata kita pun bila tu dengar tu kata nak kata kembang tu taklah kembang. Tapi orang kata alhamdulillah kita bangga sikit. Staff kita yang tangan MBJ ni orang kata setiap hari kita ada penampakan kita serve public. Alhamdulillah. Tapi saya memang nampak kembang sikit lah daripada 2021. 2021 tu kembang sekarang dah kecut sikit. Dah kecut sikit. Mungkin gambar ni angle. Kadang-kadang sisi angle tu kita ada lain sikit. Ini salah kamera lah ni. Kamera ni mungkin boleh adjust sikit, nampak kurus. Tarik. Dia jangan tarik tepi, dia tarik bucu bawah. Dia nampak lonjong sikit. Okey. Saya sambung sikit tadi isu tentang kudah. Kutip sampah sambil riadah kita pada Car Free Zone dan pada di program pasar itu kita ada kudah juga. Jadi apa yang saya jumpa di program kudah ni adalah sampah-sampah yang saya rasa agak banyak juga. Kesinambungan daripada topik kita tadi, kesedaran pada rakyat Jasin sendiri. Janganlah disebabkan sikap mereka, MPJ kena buat kudah untuk angkat sampah-sampah orang-orang Jasin. Lebih baik dia orang ni sendiri yang buang sampah dalam tu sampah. Macam gitu. Okey, kudah ni dia kalau ikutkan dia singkatan daripada kutip sampah sambil redah. Kata nama tu macam kata benda kudah ni kan. Okey. Itu pun adalah program untuk kita bagi pendedahan kepada masyarakat untuk sama-sama inilah kita bantu. Kata tu sampah dah ada, minta tolong sangat-sangatlah kita buanglah sampah tu dalam tong sampah yang disediakan. Dan kita fikir kata kita kalau boleh kita nak duduk rumah kita bersih. So sama-sama orang kata ahli keluarga ataupun bantu untuk sama bersih. Cuma kita alhamdulillah di kawasan Jasin dari segi kebersihan ataupun keceriaan tu alhamdulillah masih lagi terkawal. Alhamdulillah. Nak kata bukan salah orang kata masyarakat, bukan semua masyarakat, mungkin ada segelintir. Macam saya cakap tadi, dari segi dalam tandan pisang tu ada satu yang mungkin ada setengah orang tu dia memang gemar membuang.
Memang daripada kecil dia perangai dia nak buang barang aja. Mungkin kita tak tahu. Tengok korang si wake up juga Tapi saya minta bantuan lah, orang kata sama-sama, kalau mungkin nampak sampah tu kutip masuk dalam sampah. Kata kita rasa tempat tu, walaupun tempat tu kita ada jadual pembersihan, tetapi tidak sepanjang masa. Dan kalau kita lihat, orang kata semasa program kuda di Bandar Jasin, di tapak pasar baru tu, tapak Jasin, pasar Jasin, sampah tak banyak kalau ikutkan. Tuan cakap waktu tu sampah tak banyak, tapi masih ada sampah. Kata nak bersih terus tu 100% tu, orang kata mustahil lah. Tapi kita cuba meminimalkan sampah, orang kata sampah litter ni, sampah-sampah yang berada di kawasan yang tak sepatutnya. Kalau ikutkan, saya tanya juga kepada universiti, pada program itu ada buat cleaning apa, tak ada. Memang untuk saya dulu tak ada. Tapi alhamdulillah masyarakat dari Jasin tak banyak juga menjaga kebersihan. Itu saya cakap, maknanya kita sama-sama tingkatkan kebersihan, orang kata untuk sama-sama tempat kita duduk tu bersih, ceria dan menawan, cantik lah. Sebenarnya saya cakap kenapa SU, sebab hari tu kan kita program kita ada kehadiran daripada student college community, saya tak silap. Jadi diorang tu dah lah dalam college community datang sini nak belajar, turun program kita, dia kena kutip sampah untuk orang-orang Jasin. Saya rasa macam tak adilnya untuk korang ni macam itu. Kita jemput pelajar-pelajar ni untuk, orang kata, generasi kita lah. Kita bagi kesedaran, orang kata, berikan kesedaran ini kepada semualah. Untuk yelah, benda tu nampak kadang-kadang masyarakat ni kadang-kadang kita tak tahu, orang kata apa peranan, orang kata beauty semua. Macam contoh, kadang-kadang kita tengok ada orang kutip sampah kan, dia macam contoh litter picker. Biarlah tu kerja dia. Kalau semua buat apa macam tu, susah lah. Maknanya kita kena sama-sama bantu. Kita bukan, kalau contoh bersih tak adalah kerja tu, bukan. Contoh kita meminimalkan macam cakap tadi. Orang kata bersih tu, orang kata sampah, orang kata dahan, daun tu nak buat macam mana, itu memang alam ikut kitaran dia. Ada pokok tu menggugurkan daun, lumrah dia, menggugurkan buah, benih dia kan. Tapi macam kita sampah-sampah macam tu, plastik, botol air, kulit aiskrim kornetto, dan pada masa tersebut kalau kita lihat puntung rokok banyak. Dan saya minta lah kepada ni untuk sama-sama kita jagalah. Dan insyaAllah orang kata, kalau ikutkan kita di MPJ pun kita cubalah menjadikan matan bersihan ni, itu pun takluk kepada kita punya peruntukan lah. Tapi alhamdulillah di MPJ kita ada menyediakan perkhidmatan kutipan sampah itu, terutama di masih jalan lagi masih jalan. Motor kita tu bukan motor kita. Kita ada lantik kontraktor luar. Okey, kalau ikutkan kita sama untuk memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat jugalah. Okey, Siu. Dah 4 lebih, Siu. 4 lebih? Ingatkan tak cukup. Ingatkan setengah jam je. Itu pun nak minta setengah jam. Minta setengah jam tadi. Okey, saya nak tanya, nak minta, dah nak habis lah ni kan. So, apa harapan SU terhadap warga MPJ dan juga penduduk Jasin sendiri? Lepas tu SU bagi kata-kata penutup. Lepas tu saya baca sikit ni komen daripada Izzat Atira, dia kata bagilah motivasi petang sikit Tuan SU. Izzat, motivasi petang. Motivasi petang tu itu kita kena pergi slot lain kot. Slot lain. Okey. Seronok pula duduk sini. Tak sedar rasa siap. Okey kan. Dia kata inilah kata-kata ni lah. Cuma satu saya minta lah. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada, first kali kepada kita MPJ seperti maklum tadilah, atas kerjasama dan usaha dalam bantu meningkatkan, orang kata, pencapaian ataupun servis kepada masyarakat di Jasin. Dan saya juga menyeru kepada masyarakat di Jasin untuk sama-sama membantu MPJ dari segi mungkin menyalurkan maklumat. Kadang-kadang kita melaksanakan perkara tu, kita nak juga input. Input tu, orang kata, kita sama-sama, kalau kita nak benda tu baik, kita bagi input yang baik, komen yang positif. Mungkin dari segi penambahkan tu, kita macam contoh kita nak minta orang berubah,
orang berubah dekat kebaikan, kita takkan maki dia. Kita cuba bagi yang kata ni motivasi motivasi maknanya kita bagi orang kata input. Contoh kita tak boleh menyalahkan orang tu selagi orang kata benda tu tidak yelah benda tu orang kata kalau kita boleh bagi masa, maknanya mungkin orang kata macam contoh berdakwah, konsep berdakwah lah, maknanya kita bukan terus menghukum. Kita ada mungkin ada masa tu kita bagi input dekat contoh masyarakat, bagi input MPJ, kita ambil maklum, dan benda tersebut pun kita akan cuba untuk tambah baik untuk akan datang. Macam tu. Macam contoh kita buat bangunan, contoh sebelum ni orang komen, contoh ni SU tak jauh MACD sebelum ni orang komen bukan contoh tu dekat Sembang Pemban itu depan nasi lemak puaka yang lori langgar divider tu. Komen dia komen dia MPJ takkanlah tak ada apa tim yang apa tu kalau yang tiba-tiba isu tu force macam tu kan, takkan tak ada. Untuk tim macam tu untuk kes-kes macam ni komen dia. Semua MPJ. Saya maklumkan jalan ni untuk masyarakat, mungkin benda ni pun kita nak terang pun agak teknikal. Jalan ni kalau ikut jalan dia ada beberapa perbuatan. Jalan di bawah PBT adalah jalan diwartakan di bawah pertanian PBT. Untuk makluman, jalan kita daripada sana tu sampai ke Jasin depan ni, kalau depan MPJ ni adalah jalan persekutuan. Jalan besar, ya. Jalan persekutuan ni dia punya pegawai pengawal dia ataupun yang maintain dia adalah JKR. So kita takkan MPJ kita nak buat kerja, kita nak ni cuma dari segi tu kita akan maklum lah. MPJ kena petik dulu bos. Biasa tu orang kata PBT ni segala benda. Tetapi segala input yang diberi tu kita ambil maklum, kita panjang kepada jabatan yang berkenaan. Dan kalau ikutkan kerajaan negeri kita ada yang terkini sebelum ni konsesi di bawah CMI Infra yang membuat kerja-kerja di bawah peruntukan Maris, maknanya itulah dia akan buat. Macam contoh kalau kita tim kita pun macam contoh dari segitu pun sebab nampak berapa itu sebab nampak belah kanan dan kiri tu kan sebelum ni ada satu kita misalnya Love Jasin depan masjid, dan belah kanan kita punya billboard. Itu ingat tu MPJ. Untuk makluman jalan tersebut tu adalah jalan besar Federal Road. Cuma benda tu kita bekerjasama dengan JKR lah kata. Dan untuk makluman semua juga, segala perbaikan ni dia kalau contohnya dah diperuntukkan tak ada masalah, boleh dilaksanakan segera. Cuma di pihak MPJ kita boleh melaksanakan tindakan segera untuk secara temporary, bukan secara kekal. Maknanya kekal tu bila dah dapat peruntukan ataupun ada peruntukan tu kita terus repair. Itu kita cubalah. Dan input daripada masyarakat pun kita ambil kira, perlukan lah. Cuma itulah macam saya sebut tadi lah, kita nak orang kata menyalurkan input atau pandangan ni ada banyak cara. Tapi kalau boleh sama-sama kita pun kadang-kadang kita sebelum kita nak memberi pandangan tu pun kita lihat sekiranya kita berada di tempat orang tu macam mana. Itu baru kita tahu. Tapi kita tak boleh orang kata menyalahkan orang tua ni, tapi kita cuba cari jalan terbaik. Untuk sebab apa? Kadang-kadang komen ni pun kadang-kadang orang Melaka ni kita sabar lah. Sebab kita ni orang kata seperti yang dimaklumkan oleh awak otomatik kita punya baru apa, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Kita ni berani banyak sangat. Bijak tu orang kata kebijaksanaan tu dari segi kita menguruskan masalah tu lah. Yelah, dia berfikir itu bukan kerja mudah. Sebab itulah terlalu sedikit orang yang melakukannya. Tu Albert Einstein yang cakap. MC supaya baru semalam orang anak tanya Albert Einstein siapa kan. Tak ada tanya ada. Dia tengah ni buat kerja sekolah, pengetahuan taksiran sekolah apa ni, sekolah asrama penuhan. Okey, memang terbaik SU daripada Farid Aziz. Kata sentiasa menjalankan tugas dengan integriti yang tinggi tanpa mengeluarkan faktor insan. InsyaAllah. Cuba. Kata-kata penutup SU. Lepas tu kita boleh tamatkanlah siaran kita petang ni. Okey. Tadi tak tutup lagi. Tadi membebel lagi. Tadi okey. Ada macam isu boleh kita sama-sama bantu kan. Saya nak cakap lagi satu isu, tapi saya takut lama pasal Rock 14 Batu 14. Kenapa Rock 14 orang ramai orang marah? Okey.
Dia asal dia okey, saya boleh tambah sikit lah, mungkin bisa tambah sikit. Saya tekankan Rock 14 ni kalau ikutkan bukan kita translate kepada Batu 14. Rock 14 ni nama baru. Kalau ikutkan strategi dia catchy lah. Rock 14 at Batu 14. Dia adalah hasrat dia MPJ untuk kita menempatkan penjaja-penjaja ataupun asal dulu pembinaan dulu adalah untuk perniagaan orang kata macam bukan pandu lalu, dia datang beli balik. Tapi kalau kita lihat dari semasa ke semasa, kita tengok juga kita kadang-kadang kita di macam kita berfikir kita cakap input tu daripada peniaga, kita ambil input. Maknanya nak kawasan hidup ada macam tu. Kalau kita lihat pagi alhamdulillah dah banyak lah mula berniaga di situ. Dan kita pun kerjasama dengan Japurun Pemban untuk pada masa sama untuk kita promote kawasan tersebut. Kita mengalulukan peniaga-peniaga untuk berniaga dan kita pun akan menyediakan kemudahan tambahan lah dekat situ untuk kita menaikkan kawasan tersebut. Dan alhamdulillah semasa kuda ataupun input daripada penyaras Japurun Pemban pun ada bagi input. Dia pun cover nak kawasan tu inilah hidup. Dan kita pun minta bantuan daripada masyarakat juga, mana input-input tu kita mungkin tambah baik. Dan alhamdulillah kalau ikutkan dah semakin baik lah kawasan tu. Dan kita kalau boleh tempat tu jadi macam satu kawasan R&R. Hasrat kita macam R&R. Macam R&R. Sebab kalau kita lihat kita di Jasin, contoh saya tanya DJ Ubay, contoh kalau kita di belah Teluk Mas, kita ada tempat kawasan untuk beli belacan, barang, betul. Belacan pun ada. Cuma kita benda tu kita kalau boleh, tapi sebenarnya bukan kita yang berniaga, bergantung pada berniaga kan. Tapi kalau kawasan tu macam contoh boom, kawasan tu orang akan tahu. So mana Rock 14, mana Red Breakfast, Rock 14, makan mana Rock 14. Cuma itu yang kita pada masa sama kita tambah baik lah. Kita kan sebelumnya ada dugaan banjir di situ, banjir kilat. Tapi itulah kita sentiasa bekerjasama dengan JPS dan JKR untuk mengurangkan risiko banjir. Itulah ada masa pembinaan. Alhamdulillah, terima kasih daripada kementerian bagi Rock 14 tu dia bukan kita translate. Kenapalah tak ada orang yang explain kat saya. Boleh saya jawab tu kat Mak Jasin masa tu. Benda tu nampak catchy. Tapi benda tu dia macam promosi lah. Dia Rock 14 at Batu 14. Baru faham. At Batu 14 kan. Tak apa, bad marketing is also marketing. Dia marketing banyak cara. Kadang-kadang tu yang macam contoh, saya tak nak maklum sini, kadang-kadang contoh ada certain kan sampai semua benda dia nak cerita. Dia tambah pun tapi itu panas, saya tak nak campur sini. Tiga panjang cerita dia. Bos jangan okey, tutup terus bos. Silakan. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada DJ Yubai pada hari ini dan kepada Cik Suhaizan dan tim yang sentiasa menyediakan medium untuk kita berinteraksi. Kata interaksi ni kadang-kadang dari segi konsep kata no ronda polisi. Dan satu lagi pintu terbuka. Maknanya datanglah kalau MJ kalau tak boleh tu, maknanya mungkin komen-komen itu kita akan ambil, kita akan pick up, kita akan raise benda ni dalam media yang berkenaan. Dan teruskanlah orang kata continuous, saya harap dapat makin berjaya lah, InsyaAllah. Kalau ikutkan kita liputan banyak, tapi kalau ikutkan jadual ni Cik Suhaizan tunjuk saya pun dah penuh. Orang kata ini pun dia kata nasib saya dapat slot ni pun nasib. Macam tu kan. Kemain okay. action betul ke. Okay, dan tu je lah, saya tu sajalah. Dah banyak pun saya dah tambah-tambah tadi, InsyaAllah. Baiklah. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Setiausaha kita. Sekejap, saya ni nama dia Encik Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Zahri. Nama panjang. Tak, kenapa yang Tuan SU Muhammad tu je penuh, nama ayah tu Muhammad? Itu dah nak tahu, tu kena check dengan JPN. Kau panjang lagi kau. Sekarang Muhammad dia kena Muhammad Benoah. Okey, jadi sampai sini saja siaran kita bersama dengan Tuan Setiausaha pada petang ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.